muslimat, umat Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita mengambil dan memilih sebuah buku yang berjudul 65 Gambaran Kehidupan Para Sahabat radhiyallahu anhum yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka ini masing-masing mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada zaman ini. Maka saya memilih untuk kita melihat kebanyakan daripada mereka yang kita tak kenal, tetapi akidah, iman, ibadah dan akhlak mereka tidak dapat ditandingi oleh 2 bilion umat Islam, umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman 2021 ni. Lelaki yang kita nak bercakap kali ini bernama Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi. Seorang sahabat yang sekali lagi saya sebut kepada tuan-tuan, kebanyakan kita tak pernah mendengar nama sahabat ini, tetapi beliau sangat penting di sisi Rasulullah dan dalam pentadbiran kerajaan Madinah Al-Munawwarah sepanjang 10 tahun Nabi mentadbir Madinah. Nabi sampai Madinah, tahun kedua berlaku perang Badar, tahun ketiga berlaku perang Uhud, kemudian berlaku perang Khandaq, kemudian tahun ke-6 ketika tidak berlaku peperangan, Nabi buat keputusan untuk memilih beberapa sahabat yang mahir dalam urusan diplomasi untuk dihantar menyampaikan perutusan dakwah kepada Allah dan mengamalkan Islam dalam kehidupan kepada raja-raja di Mekah, yang raja-raja di semenanjung tanah Arab dan bukan Arab. Ini tugas pemimpin Islam yang berani, yang ada iman. Rasulullah waktu tu Madinah yang macam tuan-tuan tengok, bukan besar pun. Tentera Nabi tak ada sampai 150,000 orang pun tak sampai ketika itu. Tentera Islam ketika itu belum mencecah 150,000 orang. Sedangkan Rom, satu cawangan ketenteraan kerajaan Rom ketika itu, kalau tuan-tuan tengok sirah, boleh mencecah hingga 300,000, 400,000 orang. Baru satu tentera dari salah satu jajahan Rom dan ataupun Parsi sama mempunyai kekuatan yang macam tu juga. Dengan begitu yakin, berani, Rasulullah SAW pilih antaranya Sayyidina Abdullah ibn Hudhafah untuk dihantar ke beberapa orang maharaja yang kecil dan yang paling besar. 6. Yang paling masyhur sekali antaranya Nabi pilih untuk hantar ke Maharaja Rom, Maharaja Parsi, Maharaja Muqawqis dan beberapa yang lain. Nabi tak ada. Tuan-tuan bayang, kita berada pada tempat Rasulullah yang mana kekuatan, kalau kita nak kira tentera kita sekarang ni jauh lebih ramai dari segi tentera. Tapi disebabkan tanggungjawab kepada Allah sebagai pesuruh Allah, begitu Nabi yakin kepada Allah, yakin Allah akan bantu, maka Nabi SAW panggil sahabat-sahabat pada tahun 6 Hijrah, bukan 6 kenabian. Itu saya dah beritahu kat tuan-tuan. Beza, kalau saya sebut tahun 3 kenabian, maksudnya ketika itu Nabi berumur 43. Sebab jadi Rasul umur 40, kalau tahun ketiga kenabian 43. Tapi kalau saya sebut tahun 6 Hijrah, tuan-tuan kena 53, tuan-tuan kena plus 6. Maksudnya Nabi berumur 59 ketika itu. Itu beza di antara tahun kenabian dengan tahun Hijrah. Lama-lama tuan-tuan akan hafal lah insya-Allah benda ni. Jadi ada satu tahun tu tak berlaku perang. Adalah berlaku Sariyah yang kecil-kecil ni. Saya tak murai lah jadi tuan-tuan jadi tak faham. Perang besar tak ada. Nabi dia tak duduk saja Rasulullah. Nabi menghantar utusan
yang saya bila baca kisah ni dalam sirah, kisah ni maknanya dalam sirah, saya rasa beraninya Rasulullah. Dia bukan hantar kepada pengulu, tuan-tuan, bukan tok pengulu kawasan, bukan ketua tok batin, dia bukan hantar kepada JKK. Rasulullah hantar surat untuk menyeru bahawa tiada Tuhan dalam alam ini melainkan Allah. Rasulullah hantar satu surat, jom kita sembah Allah. Rasulullah hantar satu surat, jom kita amalkan Islam, kerana Islam akan menyempurna dan menyelamatkan kamu daripada siksaan Allah di dunia dan di akhirat. Nabi pun himpun para sahabat, lepas tu Nabi bagi tahu, aku akan hantar kamu semua dalam satu misi yang sangat penting. Maka Nabi pun panggil para penulis di kalangan sahabat untuk tulis surat tu. Dan surat tu tuan-tuan boleh tengok ada dalam beberapa kitab sirah. Saya tak pasti, di beberapa muzium dalam dunia ni gambar kepada surat itu dengan jelas masih ada. Zaman tu tulisan bahasa Arab dia tak ada titik, kan? Tak ada baris dan tiada titik. Qaf tak ada titik dua, nun tak ada titik, dia semua sekadar tulisan Arab tu tanpa baris dan tanpa titik. Ada beberapa surat yang lakarannya ataupun gambarnya masih lagi jelas. Jadi Nabi panggil para sahabat untuk tulis, yang pandai menulis. Kemudian Nabi panggil 6 orang yang terpilih. Ini maksudnya sahabat-sahabat yang terpilih ni mesti dia tak boleh sahabat yang semayang subuh di rumah, yang tu takkan dipilih oleh Rasulullah. Sahabat yang tak qiyam takkan dipilih oleh Rasulullah. Sahabat yang, maksudnya bila Nabi pilih untuk mewakili kerajaan Madinah, nak pi itu pula seperti Abdullah ini, Nabi pilih dia ni untuk pergi kepada Maharaja Parsi. Maharaja Parsi ni 2 maharaja terkuat dunia ketika itu, seperti Amerika dan juga Rusia ketika itu. Beraninya satu kerajaan Islam yang baru saja muncul 5 tahun. Bismillah, Masya Allah. Di situ saya nampak bersungguhnya Rasulullah menyebarkan Islam. Nabi pulun sebarkan Islam. Nabi usaha habis kemuncak, habis meta Rasulullah kemuncak kudrat Nabi usaha untuk sebarkan Islam. Maksudnya di hadapan Allah Nabi akan jawab, ya, aku sampaikan amanah dan dakwah ini. Ya. Kemudian Nabi pun panggil para sahabat 5-6 orang. Nabi beritahu, kamu akan pergi ke maharaja ni, maharaja ni, maharaja ni. Dan Nabi beritahu, tempat yang kamu nak pergi ni tempat baru. Kamu tak pernah jejak kaki di sana. Kamu tak faham bahasa mereka. Kamu tak tahu adat, budaya dan perilaku maharaja-maharaja yang kun hantar. Nabi hanya pesan, bertakwalah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Niat keluar ni untuk sampaikan ajaran yang Allah turunkan ini. Tuan-tuan, niat yang diajak oleh Rasulullah itulah yang membawa para sahabat menjulang Islam ke seluruh muka bumi Allah. Yang tu je Nabi pesan. Yang lain semua sahabat bincang, lepas tu strategi. Macam mana yang kita hari ni, kita nak pergi satu tempat. Tuan-tuan kalau duduk tempat tu, tuan-tuan akan fikir, kita nak pergi satu tempat, korang-korangnya nak hubung dengan siapa, kena study juga siapa yang pernah pergi tempat tu, nak tanya tentang macam mana kehidupan maharaja tu dan masyarakat dia, apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka, suasana mereka. Tentu sekali itu dilakukan oleh para sahabat sebelum pergi. Maka sampailah hari mereka bertolak, masing-masing nak bertolak. Nabi mendoakan sallallahu alaihi wasallam perjalanan mereka selamat. Nabi tahu di kalangan mereka ni mungkin ada yang pergi dan itulah perjalanan dia yang terakhir. Mesti ada. Sebab ada maharaja ni yang bengis, dan yang membunuh utusan. Tetapi Nabi tetap hantar. Maka Abdullah bin Hudzafah pun ucap terima tinggal kepada anak, isteri dia apa semua. Dia pun pergi mendapat redha Rasulullah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka begitu yakin Allah memelihara dan menjaga mereka. Bila Abdullah pergi, tuan-tuan, Madinah, nak pergi ke Iran, ribuan kilometer.
Tak ada bas, tak ada BMW, tak ada Air Asia, kenderaan. Yang paling laju pun kuda. Bergeraklah Abdullah ibn Hudzafah menuju ke Maharaja Parsi, Kisra ketika itu. Nah, Kisra ni adalah gelaran kepada maharaja tertinggi kerajaan Parsi. Waktu tu antara yang terkuat, dua yang terkuat di dunia. Dia nama di depan dia nama Kisra, nama dia sekian. Macam kita hari ni Datuk Seri sekian. Tun sekian. Yang ni lagi tinggi lah. Mungkin zaman tu pun Maharaja Parsi dia bawah tu ada lah macam-macam kan. Ada Tun, Datuk Seri lah, apalah sebagainya kan. Paling tinggi Kisra. Kisra seorang je. Satu zaman Kisra mesti seorang saja Kisra. Dia Maharaja Parsi. Nama sekian. Jadi ketika Abdullah nak dekat sampai, dia pun bagi tahu kepada pembesar bahwasanya aku utusan kerajaan Madinah, ketua kami Muhammad bin Abdullah, kami ada membawa sesuatu untuk dibacakan kepada maharaja kamu. Maka Kisra dia dengar, oh ada utusan raja daripada Madinah. Dia tahu, dia pernah dengar, tetapi disebabkan dia yang paling tinggi, yang semua di bawah ni maksudnya yang kerajaan-kerajaan yang kecil dan lemah. Kerajaan-kerajaan yang membayar wang perlindungan kepada Kisra dan Kaisar. Dua, Rom dan Parsi. Kisra dan Kaisar. Ada dua. Jadi dia terima, dia kata silakan kita terima. Maka Maharaja Kisra dia pun panggil pembesar-pembesar dia, ulama-ulama dia, pendeta, pembesar dia sebagainya, berhimpun dalam satu dewan. Kita nak tengok apa yang utusan Raja Madinah ni bawa. Maka masuklah Abdullah bin Hudzafah pada hari lepas tu lah. Selepas pada tu dia pun masuk. Maharaja Kisra dah ready di singgasana dia, membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada cop Muhammadun Rasulullah. Hak tuan-tuan tengok cincin tu, cincin sebagian orang pakai kan, ada tulis Muhammad, kataan paling bawah, Rasul di tengah, Allah atas sekali. Itu salah satu daripada corak yang ada pada salah satu cincin yang dipakai oleh Rasulullah. Bukan ke semua cincin Nabi begitu, salah satu. Dan Nabi gunakan cincin itu, salah satu tugasnya adalah fungsinya adalah untuk cop atas surat yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ni dia seorang aja, bukan 40 orang tuan, bukan 40, 30 orang, bahkan bukan 5 orang daripada Madinah. Seorang bawa surat dakwah daripada satu kerajaan yang berpaksikan tauhid dan keyakinan kepada Allah, kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah membawa surat tu, Maharaja Kisra pun arahkan macam tu, dia arahkan dia punya pembesar dia. Waktu tu salah seorang pembesar dia yang boleh berbahasa Arab, dia arahkan kepala macam tu, suruh pergi ambil lah. Kemudian bila dia nak pergi ambil, Sayyiduna Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu tak benarkan, dia tak bagi. Dia tak macam tu. Dia ambil surat tu, dia pegang macam tu. Dia kata, minta maaf, Rasul kami mengarahkan aku untuk sampaikan surat ini ke tangan Maharaja Parsi. Tuan-tuan baca dan renung. Arahan tu maksudnya, kalau bagi dekat penterjemah pun, bagi kat Maharaja Parsi pun, memang Maharaja tu sekali bagi kat penterjemah tu. Sama aja. Tetapi sahabat ni, yang kata sahabat, mereka tak lari seinci pun daripada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lari. Sebab tu mereka begitu berjaya dalam kehidupan mereka dunia dan akhirat. Kita, Allah suruh semayang pun tak semayang. Bukan Nabi hak Nabi sebut. Hak Allah suruh pun kita tak buat. Kerana itu umat ini begitu lemah pada zaman ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut surat ni bagi di tangan Maharaja Parsi. Dah sampai depan Maharaja Parsi, dekat dah.
Memang Maharaja Parsi tak tahu bahasa Arab, tak boleh berbahasa Arab, tak boleh baca bahasa Arab. Kalau bagi terus dekat di tangan dia pun, Maharaja Parsi akan bagi juga dekat penterjemah tu, pembesar dia yang mahir bahasa Arab. Tapi disebabkan nak ikut arahan Nabi betul-betul, dia kata, aku minta maaf, Nabi kami berpesan untuk sampaikan surat ini terus ke tangan Maharaja Parsi. Maharaja Parsi pun ngangguk, dia kata, dia buat macam tu. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu menapak ke depan, dia cerahkan surat itu ke tangan Maharaja Parsi seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatlah generasi yang Nabi sendiri tarbiyah. Tuan-tuan dengarlah kisah sahabat. Tuan-tuan akan faham betapa usaha dan jeniusnya Rasulullah SAW. Seorang pemimpin yang berjaya mengeluarkan para sahabat yang bersifat macam ni. Kemudian sampai kat Maharaja Parsi, dah sampai di tangan dia, dia pun buka, kemudian dia bagi dekat penterjemah tadi ni, tahu bahasa Arab tadi, bagi kat pembesar yang tahu bahasa Arab tadi. Kemudian dia pun mula baca. Buka, ringkas je, dia tak ada sampai 5 keping, 3 keping, sekeping bahkan. Penterjemah tu pun baca, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris azimi Furs. Daripada Muhammad pesuruh Allah. Raja tu dengar, dia pun tarik nafas. Kepada Kisra Maharaja Parsi. Dia pun rampas surat tu daripada penterjemah yang duduk di sebelah dia. Dia koyak surat tu. Dia kata, berani hamba abdi ni sebut nama dia dulu sebelum sebut nama aku. Orang bergelumang dengan bongkak, tuan-tuan. Bergelumang dengan bongkak jawatan, kekayaan ni, dia benda kecil pun tak boleh. Berhati-hatilah tentang jawatan. Berhati-hatilah dengan kemewahan. Berhati-hatilah dengan pangkat yang tinggi. Berhati-hatilah dengan kemasyhuran. Kerana kesemua ini boleh membuatkan seseorang itu bongkak dan memandang rendah kepada orang lain. Baru baca satu perenggan daripada Muhammad pesuruh Allah kepada, bukan tak sebut kepada Kisra azimi Furs azimi Faris, Kisra Maharaja Parsi. Dia rampas, dia sendiri koyak. Dia kata, halau dia ni keluar. Maharaja ni nombor 1 dia ni, Maharaja nombor 1 dalam buka bumi Allah ketika itu. Maka Sayyidina Abdullah pun kata, aku dah sampaikan apa yang Rasulullah suruh, dan surat tu pun dah dibacakan, tetapi dia pergi koyak, dia tak ada baca lagi. Nabi seru kepada Islam bawah tu, dia dah koyak. Sayyidina Abdullah pun balik, dia pun siap barang dia, balik ke Madinah. Alhamdulillah selesai. Bila sampai ke Madinah, sampai di Madinah, tuan-tuan, bila sampai di Madinah, dia pun cerita, Sayyidina Abdullah ni cerita, ya Rasulullah, sekian, daripada awal cerita, dan akhirnya Maharaja Parsi koyak surat dakwah kita, wahai pesuruh Allah. Nabi jawab apa? Nabi kata, mazzaqallahu mulkah, Allah akan mengoyak kerajaannya. Hadis ni sahih. Doa ini, Rasulullah sebut doa ni ke atas Maharaja Parsi ketika itu. Mazzaqallahu mulkah, Allah akan mengoyak. Maksudnya menghancur leburkan kerajaan dia. Kemudian Maharaja Parsi ni dia tak puas hati. Dia kata, berani hamba abdi yang miskin, yang kerajaan kecil ni, mai duk ajak aku begitu begini. Dia pun hantar surat kepada gubernur dia di Yaman, nama Badhan. Gubernur dia di Yaman nama Badhan. Dia kata kat gubernur ni, hantar 2 orang komando kamu yang paling kuat, komando kamu yang paling cekap. Ketika itu Badhan pun di bawah kuasa Maharaja Parsi juga, Yaman. Badhan satu daerah. Badhan ni nama gubernur tu. Gubernur Badhan. Gubernur Badhan pun hantar 2 orang pergi. Sampai ke Madinah, dia pun bagi tahu dekat orang kanan Rasulullah, sahabat-sahabat, kata wakil daripada Gubernur Badhan ada 2 orang nak mai jumpa.
kamu wahai pesuruh Allah. Nabi kata masuk, silakan masuk. Maka mereka pun masuk, mereka kata, wahai Muhammad, kami, raja kami, gubernur kami Bazan mendapat arahan daripada Maharaja Parsi untuk membawa kamu menghadap kepada Maharaja Parsi. Rupanya Maharaja Parsi tu nak Nabi Muhammad sendiri kali ni mai menghadap. Dia panggil macam tu ya, mai menghadap. Wahai Muhammad, kalau kamu sanggup pi, kami yang akan iring, tentera kami yang akan iring, kami yang akan arrange perjumpaan, kami yang akan uruskan tempat tinggal kamu, kami yang akan uruskan, kami akan jadi cakap, kami akan bantu kamu wahai Muhammad. Dan sekiranya kamu enggan wahai Muhammad, kamu pun tahu Kisra, Maharaja Parsi lah, Kisra Parsi memiliki kekuatan yang boleh merenap, robohkan kerajaan kamu, keluarga kamu dan seluruh bangsa kamu. Nabi kata kat dua orang komando ni, hebat ni, Nabi kata tak apa, balik, rehat dulu. Bukan balik, maksudnya rehat. Nabi suruh sahabat bagi tempat tinggal, pergi rehat. Esok kita sembang, esok kita bercakap. Kamu baru sampai kan, ini Rasulullah. Pergi rehat. Nabi menunggu wahyu. Kemudian esokan paginya, dua orang komando ni daripada Bazan ni mai balik, tanya, wahai Muhammad, adakah kamu dah siap kita nak bergerak hari ni menuju ke Kisra? Sebab arahan Maharaja besar, dia tak boleh lambat tuan. Kalau Maharaja tu murka, habis. Ni jenis perangai Maharaja kan. Tak boleh, murka pun tak boleh. Bukan jentik hidung dia, murka pun dia jadi, tak boleh dah. Jangan bagi dia murka. Subhanallah. Tak ada pada kerajaan Islam benda ni. Murka bunuh orang. Murka jadi pelik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerajaan Bazan tadi, dia mai, wakil Bazan tu, dua orang tadi mai tanya, wahai Muhammad, dah ready kah kita nak kena pergi segera? Nabi pun kata, ketahuilah, sesungguhnya hampa berdua takkan jumpa lagi Kisra selepas ni. Allah akan membunuh dia. Allah sendiri, Allah Tuhan kami yang akan membunuh dia. Bazan, Kisra ini. Kamu takkan nampak dah Kisra yang nama sekian-sekian, Kisra sekian-sekian ni. Dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri, Syirawah, pada malam dalam bulan sekian-sekian. Nabi bagi tahu Allah akan memusnahkan kerajaan dia. Dia akan dibunuh oleh anak dia sendiri, Syirawah, pada sekian-sekian. Dua orang komando ni kata, wahai Muhammad, ni kira hang tak mau pergi, aku takkan pergi. Bukan aku tak jumpa dia, kamu pun takkan jumpa dah Kisra tu. Wahai Muhammad, adakah macam ni yang kami akan tulis nanti kepada kerajaan Kisra? Ya, tulis begitu. Dan bagi tahu kepada dia, kalau kamu sempat jumpa, sesungguhnya agama ini, agama Islam ini akan sampai pada seluruh tanah jajahan Kisra. Dan kalau dia perlu Islam, nescaya aku akan serahkan semua kerajaan yang dia duk pegang hari ini, masih lagi di bawah dia, kalau dia sanggup pegang Islam. Kata Rasulullah. Daripada orang ni pun balik ke Yaman dulu, jumpa dengan Maharaja, dengan menteri besar Yaman ketika itu bernama Bazan. Bazan ni kata apa? Dia kata, kita tunggu. Sekiranya apa yang Muhammad bagi tahu itu jadi macam tu, sesungguhnya dia Rasul. Tuan-tuan, orang zaman tu dia boleh beza di antara tukang sihir dengan Rasul. Tukang sihir ni selalunya benda yang dia bagi tahu ni banyak tak betul. Kalau ada yang betul pun dia tak betul-betul tepat. Dia ramalan secara umum, dia kata minggu ni hujan, macam tu je. Hari apa, pukul berapa dia tak tahu. Tapi kalau Rasul yang mendapat wahyu ni, beza. Rasulullah bila dia bagi tahu, Nabi akan bagi tahu Kisra itu akan mati dibunuh oleh anaknya sendiri pada malam sekian-sekian pada bulan ini. Nabi akan beritahu tepat macam tu. Yang tu Bazan, gubernur Yaman, kata itu wahyu. Sekiranya jadi, Muhammad itu adalah Rasul. Tapi kalau tak jadi, nanti kita tengok apa kita nak buat kepada Muhammad. Maksudnya dia bukan Rasul.
Sampailah beberapa bulan selepas tu, bukan beberapa bulan, beberapa minggu selepas tu, sampai wakil daripada kerajaan Parsi kepada Bazan surat rasmi, wahai Bazan, aku telah membunuh Kisra sekian-sekian, aku ialah Syirawaih. Kisra telah menindasi rakyat, dia telah menindas rakyat, menzalimi rakyat, dia buat begini-begini, maka aku telah bunuh dia, maka berikanlah ketaatan kamu kepada aku. Bila Bazan baca surat tu, bagi tahu kata Syirawaih ini dia sendiri yang bunuh ayah dia pada sekian-sekian. Bazan pun baling surat tu. Dia kata amantu billah wa amantu bi Muhammad. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Muhammad. Dan tuan-tuan, jadilah Bazan ini salah seorang tabi'in. Dia tak jumpa Rasulullah, dia Islam, dia tak sempat jumpa Rasulullah. Kalau tuan-tuan buka kisah suwarun min hayati tabi'in, beberapa gambaran kehidupan tabi'in yang besar-besar, Atha ibn Abi Rabah, Bazan, Abdullah ibn Mubarak, beberapa gambaran kehidupan tabi'in. Salah seorang daripada tabi'in yang diceritakan dalam tu adalah Bazan. Siapa Bazan? Ini tuan-tuan ni. Seorang gubernur yang masuk Islam selepas peristiwa ini. Maka berakhirlah kisah bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi menjayakan misi dakwah Nabi. Berani dia pun hantar kepada satu maharaja yang begitu jahat dan zalim. Dan kita akan sambung episod seterusnya. Masih lagi Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi, tetapi kali ini tuan-tuan, kisah beliau dengan maharaja Rom pula. Kita tengok nanti apa berlaku di antara beliau dan maharaja Rom. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.